Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pada 2 hari yang lepas sebenarnya Abang nak sampaikan 3 cerita. Tapi waktu nak menghabiskan cerita tu, waktu tu lah pula hujan. Jadi disebabkan Abang punya studio ni, dia punya binaannya tidaklah begitu mantap. Jadi bunyi hujan dekat luar memang boleh dengar. Jadi hari ni Abang sambung, Abang buat ceritakan 3 lagi cerita yang disampaikan kepada Abang, ketiga-tiganya melalui email. Salah satunya adalah melalui telefon. Nanti Abang beritahu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang banyak, dipermudahkan segala urusan kita, termasuk urusan beribadah, dan juga diberikan kerahmatan untuk kita semua, dunia dan di akhirat. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Anita, berlaku dekat Kampung Bagan Dalam. Sebenarnya Abang pun tak pasti sangat Kampung Bagan Dalam ni dekat kawasan mana. Siapa-siapa yang tahu boleh komen kat bawah. Cuma cerita ni boleh dikategorikan sebagai cerita emas, berlaku pada tahun 1970. Tapi cerita ni ada pelik-pelik sikit. Banyak kalilah Abang baca emailnya supaya Abang nak lebih memahami. Jadi Abang sampaikan mengikut apa yang Abang faham daripada email yang dihantar. Anita ni umur dia sekarang lebih kurang dalam 50-an lah. Anti Anita ni. Tapi dia berbangsa Cina. Cumanya nenek dia berbangsa Jawa. Dan kalau tengok daripada susunan cerita, neneknya seolah-olah beragama Islam. Tapi Abang kalau tersilap minta maaf, sangat-sangat anti. Jadi Anita cakap sejak daripada kecil dia memang tinggal dengan nenek dia di sebuah kampung dekat Kampung Bagan Dalam tu lah. Nak jadi cerita pula, rumah diorang belakangnya adalah perkuburan Islam. Kalau tak silap, perkuburan Islam. Jadi dia kata nenek dia ni memang berketurunan Jawa daripada Indonesia. Jadi waktu nenek dia sampai ke tanah Melayu, memang nenek dia banyak mengamalkan ilmu-ilmu pendinding ataupun ilmu-ilmu kuasa lah, macam tu, susuk-susuk semua. Tapi dalam banyak-banyak amalan nenek dia, ada satu amalan yang betul-betul nenek dia amalkan secara bersungguh-sungguh, iaitu susuk kuat. Dan bila nenek dia mengamalkan susuk kuat ni, semua kerja dia boleh buat. Maksudnya dia tak perlukan bantuan daripada orang. Membajak boleh, potong kelapa boleh, kupas bawang boleh. Lebih kurang lah Abang dah terfikir macam pergi merewang pula. Jadi dengan kata lain, Anti Anita ni cakap nenek dia ni memang macam-macam kerja boleh buat, sampaikan nama nenek dia sangat terkenal di kawasan kampung tu, Kampung Bagan Dalam, kalau siapa-siapa yang tahu. Cumanya dia kata untuk memperkuatkan lagi amalan dia, banyaklah pantang larang dan juga benda-benda tertentu, upacara tertentu yang nenek dia perlu amalkan ataupun buat dalam satu tempoh masa. Jadi disebabkan tu, anak cucu memang tak masuk campur. Tapi Anita pada waktu tu memang berumur muda lagi kan. Jadi bila dia tengok nenek dia buat upacara-upacara tu, dia perhatikan aje lah. Dia tak pernah kacau nenek dia. Dan memang dia tahu nenek dia memang ada belaan, dan belaan tu yang memberikan sesuatu pada nenek dia lah. Jadi disebabkan tu nenek dia kuat bekerja. Ceritanya bermula bila pada satu hari nenek dia meninggal. Pada waktu tu Anita cakap dia betul-betul rasa takut sebab dia pernah dengar. Waktu tu dia duduk dekat perkampungan Melayu kan. Jadi dia kata dia pernah dengar kalau ada orang yang sakit atau meninggal, yang mana orang tu ada membela-bela, memang bagi kesan buruk kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan kata lain, memang terdapatlah gangguan-gangguan untuk keluarga yang ditinggalkan ni. Jadi bila dengar kabar-kabar angin, cakap-cakap orang macam tu, Anita cakap dia memang rasa takut.
waktu nenek dia meninggal. Dia takut nenek dia bangun semula ataupun cekik nak minta nasi. Jadi disebabkan tu dia sangat berhati-hati sewaktu menguruskan upacara pengkebumian nenek dia. Tapi sepanjang upacara pengkebumian tu memang tak ada masalah. Semuanya berjalan lancar. Nak jadi cerita, bila selang 2-3 minggu selepas nenek dia meninggal, Anita rasa rindu dengan nenek dia. Walaupun nenek dia seorang pembela yang berjaya, tapi rasa rindu tu tak boleh nak ditutup. Jadi disebabkan rumah diorang ni terletak dekat dengan kawasan kubur, jadi bila buka tingkap belakang bolehlah nampak terpacak-pacak batu nisan tu. Jadi Anita pun ambil keputusan malam tu dia nak mengubat rindu nenek dia. Dia nak pergi tengok kubur nenek dia melalui tingkap belakang rumah dia. Bukanlah dia pergi ke kawasan kubur lepas tu say hi kat nenek dia, tak. Dia tengok daripada tingkap belakang rumah dia. Tapi apa yang dia nampak pada malam tu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Waktu tu dia kata lebih kurang pukul 9 ke 10 malam. Dan pada 1970-an 9 dengan 10 malam tu boleh dikatakan dah malam benar. Memang menakutkan cuacanya dengan keadaan kemalaman dia waktu tu. Jadi dia kata waktu dia buka tingkap, punyalah dia terkejut. Dia nampak batu nisan nenek dia menyala warna merah. Dia tak tahu punca apa, dia tak tahu macam mana boleh jadi merah, tapi itulah yang dia nampak depan mata dia. Nenek dia punya batu nisan warna merah. Jadi bila dah keadaan rasa macam seram-seram sejuk, Anita tutup tingkap dan bagi tahu pada mak ayah dia dengan apa yang dia tengok. Dan mak ayah dia cakap itu adalah salah satu amalan nenek dia, iaitu susuk kuasa. Tujuannya bila batu nisan tu merah adalah untuk memberi tahu kepada orang lain yang dia ni adalah pengamal. Jangan kacau kubur dia. Sebab pada waktu tu ada kalanya kubur-kubur orang yang pandai dalam ilmu-ilmu alam sebelah ni, dia orang punya kubur akan digali oleh orang yang nak menuntut ilmu yang lebih kurang sama. Jadi dengan memerahkan batu nisan sendiri mungkin akan memberi orang takut nak dekat lah. Tapi yang nampak pada malam tu cucu sendiri. Jadi hebohlah cerita ni dalam kalangan keluarga. Jadi Anita cakap sampai sekarang dia tak berani nak, bila balik kampung dia tak berani nak tengok kubur nenek dia pada waktu malam, sebab dia takut kubur nenek ni menyala warna merah sekali lagi. Dan mengikut kata mak ayah ni, itu adalah punca daripada susuk kuasa. Cerita kedua berlaku pada tahun 1998 dekat Subang Jaya. Diceritakan kepada abang oleh seorang abang lah. Abang gelar dia dengan nama samaran iaitu Ismail, bukan nama sebenar. Sebabnya abang rasa lebih sesuai lah kalau gunakan nama samaran, sebab banyak sangat orang minta request guna nama samaran. Okey, jadi Ismail ni kisahnya pada tahun 1998 dia beli rumah dekat Subang Jaya. Dan nak kata rumah tu bukanlah rumah yang baru sangat, tapi boleh kata rumah yang pernah diduduki tapi tak berapa lama lah. Dan rumah tu adalah rumah 2 tingkat. Dia kata sepanjang lama dia duduk dekat rumah tu memang tak ada masalah, rumah tu baik-baik aja. Tapi selang beberapa minggu dia duduk rumah tu, dah mulalah rasa macam pelik-pelik dekat rumah tu. Sebabnya benda pertama paling pelik berlaku adalah anak Ismail yang bernama Zaza. Waktu 1998, pada waktu tu Zaza berumur 4 tahun. Dia suka tengah malam atau tengah siang tu, dia akan berdiri kat tengah tangga dan bercakap dengan seseorang. Bila Ismail tegur, Zaza kenapa bercakap dengan seorang-seorang? Zaza cakap dia bukan bercakap seorang-seorang. Dia bercakap dengan kawan. Kawan tu sebaya dengan dia, tapi rumahnya kat tangga. Kelakar pula. Jadi dia duduk dekat tangga ya, dia kata. Jadi bila duduk kat tangga, Zaza kenalah pergi dekat tangga berborak dengan dia. Mula-mula Ismail ingat anak dia ni cakap main-main. Tapi bila benda tu dah berlaku berulang-ulang kali, memang sah. Anak dia bercakap dengan seseorang yang semua orang tak nampak. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana. Dia biarkan ajalah, Ismail biarkan je lah benda tu berlaku. Selagi anak dia tak patah riuk, dia kata. Jadi
dia tak tahu sebenarnya dalam rumah tu ada sesuatu yang dah menghuni sebelum Ismail huni. Jadi dia kata bila dah lama-lama kejadian tu, bila dah tengok anak dia makin hari makin pelik, dia teringin juga nak panggil lah imam. Jadi panggil lah imam kat tempat dia tu, datang dekat situ, tengok-tengokkanlah rumah tu, rukiah-rukiah, pagar-pagarkan, dan mengikut apa yang imam tu beritahu, rupanya dekat rumah tu memang ada benda lain yang duduk dengan keluarga Ismail. Dan imam tu sempat juga berinteraksi, berborak-borak dengan makhluk tu, dan makhluk tu minta izin elok-elok. Dia kata bukan makhluk yang mengganas, dia kata minta izin elok-elok nak duduk rumah tu, sebab mengikut kata makhluk tu, dia dah duduk rumah tu lebih lama daripada Ismail duduk rumah tu. Jadi dia kata dia dah selesa dengan keadaan rumah tu, dan jangan risau, dia tak akan mengganggu-ganggu. Kata Ismail, okeylah, sebab Ismail ni adalah seorang jurutera dalam bidang minyak, pelantar minyak. Jadi dia punya cara pemikiran yang moden lah kan. Jadi bila dengar ada makhluk lain tinggal dekat rumah tu, dia kata tak ada masalah selagi benda tu tak muncul-munculkan diri, ataupun benda tu tak tiba-tiba terbang waktu tengah tengok TV terbang tu, selagi tu, ataupun duduk dalam bilik air tiba-tiba kena sergah, dia baiklah, benda-benda tu tak ada lagi, dia kata. Tapi bila dah lama-lama duduk, macam-macam pula gangguannya. Bermula daripada tengah satu malam, pada waktu malam, tengah malam lah ni, waktu semua orang tengah tidur, semua orang dengar ada orang memasak dekat dapur. Bukan setakat masak aja, dan mengeluarkan bau. Antara bau yang sering kali benda alam sebelah tu masak menggunakan dapur yang ada dekat rumah Ismail ni, dia suka masak nasi goreng kampung. Memang segar bau nasi goreng ikan bilis tu, sebab nasi goreng kampung banyak ikan bilis kan. Dia kata segarnya bau tu memang boleh perasan itu nasi goreng kampung. Boleh kata selang 2-3 malam kecoh dekat dapur, diorang masak ramai-ramai. Kekejap bau kari, kekejap ayam masak merah. Pernah juga Ismail turun ke bawah nak pastikan siapa yang masak. Takut-takut orang gaji yang masak. Kadang-kadang orang gaji kan gajin kan. Tapi bila tengok dekat bawah memang tak ada siapa yang masak. Fahamlah Ismail yang sebenarnya benda ni adalah benda daripada alam sebelah yang dulunya diberitahu nak tinggal dengan keluarga Ismail. Jadi itu gangguan seterusnya. Ditambah pula dia kata ada satu malam dia kata benda tu berjalan atas bumbung. Jadi waktu tu satu keluarga Ismail jadi cuak. Anak-anak dia, isteri dia jadi cuak. Sebab tak tahu sama ada yang berlari dekat bumbung tu orang ataupun bukan orang. Jadi diorang buat keputusan pada malam tu telefon ambulan. Salah, telefon polis. Jadi bila polis datang, cek, rupanya tak ada pun tanda-tanda orang berjalan dekat atas bumbung. Jadi fahamlah Ismail dan keluarganya, sebenarnya yang berjalan dekat atas bumbung tu bukanlah manusia, tapi orang, makhluk lain yang tinggal dengan diorang. Mungkin dah boring sangat, dia pergi nak panjat atas bumbung, jalan-jalan. Jadi dia kata benda tu berlalu macam tu aja. Bukan setakat tu, banyak lagi gangguan-gangguan yang dia kena. Tapi semua dia buat bodoh je, sebab dia punya prinsip selagi tak mencederakan atau tak mengganggu ketenteraman dan emosi, selagi tu nak duduk, duduklah. Cuma boleh kata selang 2-3 malam bau kari. Malam kedua bau sup kambing. Macam tu lah. Faham-fahamlah. Itu bukan orang gaji rumah tu yang masak, tapi makhluk alam sebelah, dia kata, yang masak. Jadi kesudahan kepada cerita ni, pada tahun 2006, waktu tu Zaza, anak bongsu kepada Ismail pun dah besar, dan Zaza pun dah belajar dekat college, dekat sekolah lah, sekolah bagus lah. Tapi dia kata sejak daripada kecil umur 4 tahun sampailah umur Zaza sekarang, kalau tahun 95 dia umur 4 tahun, sekarang ni dia umur 30 tahun lebih lah rasanya. Dekat 30 tahun ke atau 30 tahun lebih? 31, 30 macam tu. Jadi sampai sekarang Zaza masih lagi boleh nampak makhluk alam sebelah. Jelas dengan tak jelas je, tapi memang boleh nampak. Okey, balik pada cerita. Bila dah lama sangat duduk rumah tu, kata Ismail dia dah rasa
alah bisa tegal biasa. Dah biasalah maksudnya dengan gangguan-gangguan tu. Jadi bila keluarga pun dah berkembang besar, Ismail pun pergilah rumah lain, kalau tak silap babang, dekat Damansara. Jadi rumah tu dijual kepada seorang doktor berbangsa Cina. Okey, jadi habislah dia tak tahulah apa-apa cerita tentang rumah tu. Tapi pada satu hari, doktor yang bangsa Cina tu, doktor Cina tu telefon Ismail. Dia tanya, "Cik Ismail, saya nak tanya," dia kata, "ada tak selama Cik Ismail duduk kat rumah ni gangguan seperti ini? Nasi goreng, kari ayam, sop tulang macam tu. Ada tak bau-bau tu? Ataupun ada tak orang berjalan atas bumbung? Ada tak kadang-kadang anak kecil bercakap?" Tapi Cik Ismail tak sembunyi. Dia memang beritahu terus terang. Keadaan rumah tu memang ada benda yang menghuni. Dia kata, ada benda yang menghuni tapi jangan takut. Dia takkan kacau awak. Tapi doktor punya pemikiran kan, dia tak percaya benda kurafat-kurafat ni. Dia kata, benda-benda alam gaib ni kurafat katanya. Jadi dia kata, mana mungkin makhluk alam sebelah duduk sama alam dengan kita. Dia kata, taklah, ini mesti kerja tikus ni. Jadi Ismail tanyalah, "Abi, yang bau kari tu apa?" "Oh, mungkin jiran sebelah." Jadi dia kata, "Kalau yang bau sop tu, oh, jiran sebelah lagi." Jadi fahamlah Ismail yang doktor ni memang jenis-jenis husnuzon lah. Dia memang tak ada yang bersangka negatif, semua bersangka positif. Okey, jadi itu adalah cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2017. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki melalui email namanya Kimi. Berlaku dekat Damansara. Dia kata pada tahun 2017 tu, awal-awal tu dia baru kahwin dengan isteri dia. Jadi betul lah, dengan isteri dia. Dia kahwin, takkan dia kahwin dengan orang lain kan. Jadi waktu baru kahwin tu, dia kata dia tinggal lah dekat rumah mak ayah dia. Jadi dah lebih kurang 4-5 bulan jugalah dia tinggal kat rumah mak ayah dia. Samping-samping tu nak cari rumah sewa. Jadi bila cari dekat mudah.com, jumpalah satu rumah sewa 800, rumah Pangsapuri dekat kawasan Damansara. Sesuai lah dia kata untuk dia. Rumah tu pula tak berapa nak besar, comel-comel aja, ada 2 bilik. Dia kata di sementara waktu tu dia belum lagi ada anak, jadi dia rasa tak ada masalah dia untuk pindah dekat situ. Walaupun rumahnya agak kecil, tapi dia kata cukup selesa. Ditambah pula rumah tu ada kabinet dapur dan ada beberapa perabot dalam rumah tu. Jadi Kimi pun berjumpalah dengan tuan rumah. Jadi tuan rumah pun serahkanlah kunci lepas diorang bayar duit semua. Lepas tu diorang pun pindahlah masuk. Kimi dengan isteri dia pun pindahlah masuk dekat dalam rumah tu. Tak ada masalah pun, sepanjang dia duduk rumah tu tak ada masalah. Pada satu hari dia hubungi tuan rumah. Tujuan dia hubungi tuan rumah sebab ada banyak surat-surat tuan rumah datang ke rumah dia. Macam contohnya macam bil-bil kan, ataupun surat insurans kan, datang ke rumah. Jadi dia hubungilah tuan rumah tu. Dia kata dia nak berjumpa. Tujuannya nak bagilah surat tu, surat-surat kepunyaan tuan rumah tu. Jadi bila dah berjumpa, benda pertama yang tuan rumah tu tanya, "Kimi, kau kena dengki tak?" dia kata. Selepas beberapa bulan boleh tanya soalan macam tu. Kalau abang lah, petang tu juga abang cakap dengan bini abang, "Jom pindah." Dari sebabnya, kenapa tuan rumah tanya? Mesti pelik kan kenapa tuan rumah tanya. Jadi Kimi pun tanya balik, "Kenapa cik tanya saya? Ada dengki-dengki ke tidak?" Dia kata dia nak beritahu, tapi dia kata macam sebersalah. Dia kata sebab patutnya dia beritahu masa mula-mula masuk rumah. Tapi kalau dia beritahu waktu mula-mula masuk rumah, memanglah sah-sah Kimi tak nak masuk rumah. Kalaupun dia tak takut, bini dia takut. Tapi abang takut. Okay. Jadi dia pun tanyalah dengan tuan rumah tu, sebenarnya apa yang berlaku. Dia cakap macam ni, "Dulu saya tinggal dekat rumah ni, sempat tinggal setahun. Tapi lepas tu saya pindah rumah lain. Sebab saya rasa rumah ni macam ada sesuatu yang tak kena lah," dia kata. Jadi Kimi cakap setakat ni okey je, dia tak ada masalah tinggal rumah ni, okey je. Tak ada apa-apa pun, bini dia tak adalah mengadu-ngadu apa pun, terkejut apa. Biasalah bunyi-bunyi almari kan bila kita cerita seram. Jadi dia kata tak adalah apa-apa masalah pun. Okey. Jadi bila dah macam tu, Kimi pun baliklah rumah. Kimi ceritalah dengan bini dia yang apa soalan-soalan yang tuan rumah tu tanya dan apa yang tuan rumah tu jawab.
Oh, lupa abang nak beritahu. Selepas tuan rumah tu tinggal dekat rumah tu setahun, lepas tu tuan rumah tu keluar dan rumah tu kosong selama 2 tahun. Jadi barulah Kimi pindah rumah dekat dalam rumah tu. Jadi dia balik tu bila dah habis berborak dengan tuan rumah tadi, Kimi pun balik rumah tanya dengan bini dia, awak selama duduk rumah ni menjadi suri rumah tangga, ada tak awak nampak benda-benda yang pelik? Bila dah buka cerita macam tu, bini dia pun buka lah cerita sebenar. Dia cakap, selama duduk dekat sini dah dekat nak setahun, saya tak pernah nampak apa-apa lagi. Cumanya, saya rasa macam setiap kali saya ada di dapur, seperti ada orang memerhatikan saya memasak. Rasanya macam ada mata. Kalau tengok pandang belakang, waktu tengah masak, bila pandang belakang tak ada apa-apa pun. Tapi memang kita boleh rasa macam ada benda melintas. Rasa, tak nampak rasa. Jadi bila dengar macam tu, Kimi kata mungkin jugalah ini yang dimaksudkan dengan oleh tuan rumah tu. Jadi selang beberapa bulan, nak kata rumah tu cukup setahun lah. Jadi rumah tu cukup setahun, Kimi dengan isteri dia pun baliklah kampung. Kampung isteri dia dekat Pulau Pinang. Bila sampai dekat kampung, disambutlah dengan keluarga besar isteri dia. Jadi bila dah sambut tu, kecoh menjadi satu isu, kenapa isteri Kimi masih lagi belum mengandung, dia kata. Sebab dua-duanya sihat, dua-duanya memang latar belakang keluarganya adalah keluarga besar. Jadi mustahil lah kalau belum mengandung. Jadi Kimi pun tak tahu nak bagi jawapan apa, dan bini dia pun tak tahu nak bagi jawapan apa, sebab dia orang dah cek dekat hospital, keadaan dia orang memang sangat sihat dan subur. Jadi dekat dalam kalangan keluarga ada seorang kakak ipar kepada isteri Kimi. Dia tu memang daripada kecil memang ada kelebihan, boleh nampak sikit-sikit alam sebelah. Jadi Kimi mintalah kakak ipar dia tolonglah tengok-tengokkan si isteri dia ni. Bila akak tu pegang perut, akak tu boleh rasa dalam perut Kimi, salah lagi, dalam perut isteri Kimi ada beberapa makhluk yang berekor, tidak berkaki, cuma ada tangan tapi berekor. Ada dalam perut bini dia, berlega-lega, berenang-renang. Dengan kata lain, ada makhluk yang menumpang dalam rahim isteri dia. Dan kakak ipar dia cakap mungkin itulah menjadi sebab kenapa isteri dia tak boleh mengandung. Bila dengar macam tu, gegas-gegas Kimi cari dekat handset, dekat Google, mana nak mengubat bini dia. Jumpalah perubatan Islam dekat Pulau Pinang tu. Dan petang tu juga Kimi dengan isteri dia, dengan kak ipar dia pergi ke pusat perubatan Islam tu, nak tanya macam mana nak berubat. Dia tak beritahu mula-mula yang isteri dia ada masalah, tapi bila perubatan tu Islam tu baca-baca ayat-ayat tertentu, dia dapat tahu sebenarnya masalah ni bukan datang daripada isteri awak, dia kata, tapi datang daripada rumah tempat awak tinggal. Sebab rumah tu ada banyak makhluk yang dah duduk dekat situ, dan rumah tu sebenarnya dah lama kosong. Kalau tengok daripada apa yang dia faham kan, daripada perbualan ke apa benda dengan makhluk alam sebelah tu, dia kata dah lama kosong, dan itulah menyebabkan benda-benda tu duduk kat situ. Dan bila korang pindah situ, dia duduk dekat dalam rahim isteri Kimi sebagai tempat tidur, ataupun dalam rahim tu dijadikan macam tempat charging handset. Duduk dalam tu kumpul tenaga, dah cukup tenaga keluar, macam tu lah lebih kurang. Jadi bila Kimi dengar macam tu, risaulah dia. Jadi dia pun pergilah balik ke Pulau Pinang, balik ke Damansara semula. Dan sejak daripada tu berulanglah isteri dia pergi berubat dekat Pulau Pinang, hanya semata-mata untuk mengeluarkan apa-apa yang tersimpan kat dalam badan, moga-moga boleh beranak. Tapi semenjak isteri dia berubat, macam-macam kejadian pelik berlaku. Antaranya, ada sekali tu keluarga besar bini dia datang daripada Pulau Pinang ke rumah diorang. Waktu masing-masing tengah siap-siap nak tidur, daripada sliding door, Kimi nampak dekat belakang dia ada satu makhluk yang besar, tinggi dan berbulu.
dan dia yakin itu adalah bukan ahli keluarga dia dan itu adalah makhluk alam sebelah. Dan Kimi tahu sebab dia dah diberitahu oleh ustaz tu rumah tu memang ada masalah. Jadi dia kata dia biarkan aja, dia buat tak tahu, dia baca ayatul kursi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu je lah yang diulang-ulang dengan harapan benda tu keluar. Tapi selepas bini dia berubat, ada satu lagi peristiwa selain daripada kemunculan beruk tiba-tiba tu kan. Kucing-kucing yang mereka bela ada lebih kurang 4-5 ekor, seekor-seekor mati. Ada yang mati sakit, ada yang mati terjun pergi bunuh diri, dan ada juga mati dalam keadaan yang sangat tak wajar, iaitu kucing tu jilat dinding macam dia jilat aiskrim. Jilat sampaikan Kimi dengan isteri dia bawa kucing tu pergi ke klinik, cek kenapalah kucing tu suka jilat dinding. Lepas tu doktor tu cakap dia pun tak pasti, tapi keadaan kucing ni memang betul-betul sihat. Jadi dah doktor cakap macam tu, dia bawa balik rumah, sambung jilat balik dekat dinding tu. Akhirnya kucing tu meninggal dunia, matilah kucing tu, disebabkan mungkin dekat dinding tu ada bakteria lah, macam tu lah kan. Jadi itu adalah kejadian kedua selepas berubat tu. Dan kejadian ketiga adalah sejak daripada tu memang boleh kata tiap-tiap malam Kimi dengan isteri dia selalu mimpi yang bukan-bukan. Mimpi dapat anak lah, mimpi terjun bangunan lah. Tapi dalam banyak-banyak mimpi ada satu mimpi yang memang menakutkan, iaitu bini Kimi tak boleh tidur terlentang. Kalau tidur terlentang je, memang dalam mimpi Kimi dia nampak bini dia oleh makhluk alam sebelah. Mana anak-anak yang tak faham, uncle pakcik cakap tu tanya mak korang atau korang jadi makhluk tu dengan isteri Kimi dalam mimpi. Dan bila Kimi buka mata, memang dia tengok bini dia dalam keadaan yang pucat lesi, seperti betul-betul berlaku. Dia kejutkan bini dia. Jadi sejak daripada tu Kimi cakap dia dah tak tahan, macam-macam gangguan dia kena. Jadi dia pun pergilah panggil perawat Islam yang ada dekat Damansara tu, datang rumah dia, tengok-tengokkan, jenguk-jengukkan rumah dia, apa sebenarnya yang berlaku. Bila ustaz tu buat upacara pagar rumah, akhirnya tahulah punca mana datangnya makhluk ni. Rupanya makhluk ni memang duduk dekat rumah tu, tapi dia duduk dekat satu kayu lama yang disendingkan di dalam stor. Tak tahulah kayu tu untuk tujuannya apa, tapi memang kayu tu, sebatang kayu disendingkan dalam stor dalam rumah tu. Itu adalah rumah dia. Macam mana nak tahu tu rumah dia? Sebab mengikut imam tu cakap, dia tak nampak, tapi dia dapat bayangan yang makhluk tinggal dekat rumah tu adalah sejenis ular. Dan kayu tu adalah rumah dia, tempat dia berbelit, tidur dan rehat dekat situ. Jadi ditambah pula bini Kimi ni memang ada satu tabiat, dia tak suka tutup tong sampah. Jadi tong sampah tu, sisa-sisa makanan menjadi makanan kepada makhluk tu. Bagi sahabat-sahabat semua yang menonton cerita abang bukan daripada orang Islam percaya sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa makanan lah kan, sebenarnya adalah itu makanan kepada makhluk alam sebelah. Jadi mana-mana tong-tong sampah tutuplah, sebabnya itulah menjadi makanan dia. Kalau tong sampah terbuka tu, seronoklah dia nak makan dekat situ. Jadi bila dah tahu punca, cepat-cepat si Kimi ni bagi tahu dengan tuan rumah kalau dia nak minta izin nak buang kayu yang tersending dekat dalam store tu. Jadi tuan rumah tu macam dia pun tak tahu, dia bela-bela, dia tak tahu mana datangnya kayu tu. Dia kata buang je lah kayu tu. Jadi selepas kayu tu dibuang, alhamdulillah tak ada lagi gangguan yang teruk-teruk. Dia kata terutama gangguan yang dengan bini dia tu. Dia kata memang sangat menakutkan. Mana kita sayang bini kan, tengok bini diperlakukan walaupun dalam orang yang kita tak nampak, tapi tetap juga kita tak akan izinkan kan. Jadi dia kata sejak buang kayu tu memang tak ada lagi gangguan. Cumanya kadang-kadang dia nampak kelibat-kelibat. Dan Kimi ingat kelibat tu datang daripada makhluk yang duduk dekat kayu tu tadi. Tapi rupanya bukan. Sebabnya pangsa puri Damansara yang diorang duduk
pada waktu tu memang menjadi laluan makhluk alam sebelah. Maksudnya dia punya highway lah. Ada pula pangsapuri kat situ. Jadi tak bolehlah nak dibuang. Cumanya gangguan yang itu taklah begitu teruk. Aman-aman je. Boleh lagi hidup lah orang kata. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih juga yang membelikan baju nak dijadikan cerita dan juga baju GSPL dan juga sambal lara. Sekarang ni abang dah restock sambal lara. Kalau siapa-siapa yang nak rasa resepi daripada lidah abang, bolehlah cuma pedas sikit lah sambal lara tu. Dan perapan sate pun abang baru je restock. Bolehlah kalau nak rasa-rasa resepi turun-temurun daripada mak ayah abang. Mak ayah abang cipta resepi perapan sate itu. Jadi moga-moga memberi manfaat lah. Bolehlah rasa-rasanya kan nanti. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.